Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama, anda bersama saya Atira Minuddin. Solat jemaah di Perlis bermula esok. Juga, kembar tertukar ambil tindakan undang-undang. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menegaskan bank tidak akan mengenakan faedah terkompaun atau penalti lewat bayar kepada peminjam yang memohon moratorium. Dalam perjumpaan bersama bank baru-baru ini, kerajaan membangkitkan perkara tersebut dan bank bersetuju untuk melaksanakannya. Tambahnya, pelaksanaan moratorium yang diumumkan semalam sama sahaja konsepnya seperti diumumkan tahun lepas. Fokus moratorium adalah untuk membantu aliran tunai bagi mereka yang terkesan golongan B40, M40 dan T20. Orang ramai hanya perlu membuat permohonan secara dalam talian, pergi ke cawangan dan akan mendapat kelulusan secara automatik tanpa pertanyaan dan borang. Sekiranya ada bank mengenakan faedah terkompaun dan penalti, peminjam boleh membuat aduan kepada pihak berkaitan. Tambah beliau, fokus utama pemberian moratorium itu adalah untuk membantu rakyat memiliki wang tambahan ketika tempoh sukar sebegini. Aktiviti solat berjemaah di masjid seluruh Perlis dibenarkan dilakukan bermula esok, namun dengan kapasiti maksimum mengikut saiz sesuatu masjid sahaja. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamal Lolail dalam titahnya, perkenaan-perkenaan dilaksanakan setelah mendapat limpah perkenan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamal Lolail berdasarkan situasi semasa penularan COVID-19 di Perlis yang dilihat semakin terkawal serta pematuhan prosedur operasi standard SOP sedia ada oleh masyarakat Perlis. Oleh itu, kehadiran jemaah di masjid seluruh Perlis dibolehkan dengan kapasiti maksimum mengikut saiz masjid bermula solat subuh pada hari esok sehingga tempoh baharu arahan terkini yang mungkin dikeluarkan. Walau bagaimanapun, kebenaran ini hanya terpakai di masjid di seluruh negeri Perlis sahaja, manakala sebarang aktiviti di surau kekal ditangguhkan. Ditanya lagi, jemaah juga digalakkan untuk membawa uncang pembungkus kasut ke masjid bagi mengelakkan kesesakan ketika keluar masuk ke dalam masjid. Jemaah juga hendaklah terdiri dalam kalangan anak kariah sahaja yang berusia antara 12 hingga 59 tahun. Bagi jemaah yang berusia 60 tahun dan ke atas, dibenarkan dengan syarat lengkap 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Tempoh masa pelaksanaan solat fardu adalah selama 10 minit, manakala tempoh pelaksanaan khutbah dan solat Jumaat adalah selama 15 minit sahaja. Dalam keadaan negara yang masih bergelut bagi membanteras COVID-19, Melaka dijangka dapat beralih ke fasa 2 kawalan pergerakan dalam Pelan Pemulihan Negara PPN dalam tempoh 1 atau 2 minggu lagi. Menerusi Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Anti Dadah Negeri, Datuk Rahmat Mariman, ia berdasarkan petunjuk nilai ambang yang digariskan bawah pelan berkenaan. Antara petunjuk nilai ambang yang diambil kira ialah purata mingguan kes positif di Melaka yang perlu merekodkan bawah 112 kes. Selain itu, Melaka juga sudah mencapai 10% vaksinasi lengkap iaitu 2 dos selain jumlah pesakit COVID-19 yang dirawat di unit rawatan rapi juga bawah paras 70%. Bagi mencapai peralihan fasa dalam PPN yang mempunyai 4 fasa keseluruhannya, ia berdasarkan pencapaian negeri dan bukan pencapaian di bawah kerajaan persekutuan. Ia dinilai di bawah 3 kriteria yang ditetapkan di bawah petunjuk nilai ambang. Tambahannya, Melaka menerima sebanyak 199,085 dos vaksin Pfizer-BioNTech, Sinovac dan AstraZeneca dan daripada jumlah itu, 92.6% atau 184,376 dos sudah diberikan sehingga semalam.
Kedah membenarkan ibadah korban dilaksanakan di beberapa tempat termasuk premis persendirian dengan jumlah petugas tidak melebihi 12 orang pada satu masa bagi setiap ekor haiwan korban. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Muhammad Yusri Makdaud berkata, petugas korban digalak dalam kalangan mereka yang sudah lengkap mengambil 2 dos suntikan vaksin. Tambah beliau, semua pelaksanaan ibadah korban ini perlu mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Sementara itu, Jawatankuasa Ibadah Korban Masjid dan Surau perlu memastikan pelaksanaan ibadah korban dilaksanakan dengan penuh ketegasan bagi memastikan penularan COVID-19 dapat dibendung. Selain itu, pihak yang berhasrat melaksanakan ibadah korban selain di masjid dan surau perlu mewujudkan satu jawatankuasa ibadah korban dan jawatankuasa itu atau orang perseorangan perlu menyediakan dokumen asas diperlukan berdasarkan peraturan serta undang-undang dikuasakan. Dalam pada itu, beliau berkata petugas dan peserta korban perlu berusia 21 hingga 60 tahun dan berstatus warga negara Malaysia serta mahir menjalankan kerja korban. Series utama berehat seketika menyusul selepas ini. Kapal tenggelam di Indonesia. Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity di mana dalam beberapa kes tertentu ia dapat bertahan selama seumur hidup. Vaksinasi berupaya untuk mencegah jangkitan dengan lebih cepat dan berkesan. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, hendaklah kita mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan kawalan kendiri, patuhi SOP dan terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Akademi Sains Malaysia. Bertemu kembali. Seorang lagi anak seni meninggalkan kita. Tony Iskandar Alberto yang juga bekas pemain bes kumpulan Spider menghembuskan nafas terakhir di studio Luncai Emas pagi tadi. Pengarah produksi Luncai Emas Kion Omar yang juga mengesahkan berita pemergian Tony menyatakan tiada sesiapa di studio kecuali arwah dan jurutera muzik Hanafi. Arwah juga menghidap penyakit kencing manis namun punca kematian masih belum dapat dikenal pasti. Arwah yang kerap keluar masuk studio mempamerkan aksi mencurigakan dengan tidak keluar dan mengunci biliknya menyebabkan Hanafi berasa curiga dan mahu memecahkan pintu tetapi dia menjumpai kunci pendua. Selepas pintu bilik dibuka, arwah Tony ditemui sudah tidak sedarkan diri sekitar jam 1 pagi. Dua keluarga tertukar anak kembar 3 sejak lahir 20 tahun lepas dipercayai akibat kecuaian kaki tangan sebuah hospital di Kota Baru, Kelantan. Susulan itu, kedua keluarga telah melantik barisan peguam untuk menasihati dan mengambil tindakan undang-undang yang perlu. Menurut jurucakap bagi pihak Tetuan Sam Masri and Associates, Tetuan Khairul Naim Rafidi, Tetuan Azam Rashid & Co serta Tetuan Muhammad Nasir & Co,
Peguam Samri Masri, barisan peguam itu dilantik pada November tahun lepas. Kejadian yang berlaku telah menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan kepada anak guam dan dua keluarga mereka. Lantaran itu, pihaknya akan sedaya upaya memastikan keadilan dapat terlaksana sebaiknya. Pihaknya telah menulis surat kepada pihak Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ2 bagi mendapatkan kerjasama pihak hospital itu untuk membekalkan rekod kelahiran dan perubatan yang berkenaan. Pada masa sama, katanya pihak barisan peguam juga menyambut baik kenyataan yang dibuat oleh Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan Datuk Dr. Zani Husin dan Pengarah Hospital HRPZ2 Datuk Dr. Selasawati Ghazali yang akan menyiasat perkara itu dan akan mengesan dokumen serta petugas terbabit. Kejadian itu disedari selepas ketiga-tiga mereka, Adriani Iwani, kembarnya Adriana Irwani dan kembar sebenar Nur Atila Husin menjalani ujian DNA pada September tahun lepas. Lelaki warga Thailand yang juga kru bot nelayan tempatan maut dipercayai akibat renjatan elektrik ketika berada di atas bot di kedudukan 26.8 batu nautika barat laut Pulau Pangkor pagi semalam. Mangsa berusia 54 tahun dilaporkan meninggal dunia oleh pihak perubatan Hospital Seri Manjung HSM pada jam 6 pagi. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dimaklumkan kejadian itu bagi mendapatkan bantuan pemindahan perubatan pada jam 1.27 pagi dan ketika itu mangsa dalam keadaan separa sedar. Pengarah Maritim Malaysia Perak, Kapten Maritim Syarizan Rahman berkata, sebaik menerima laporan daripada pemilik bot, kapal maritim gagah digerakkan ke lokasi untuk tindakan lanjut. Menurutnya, operasi mencari dan penyelamat SAR turut diaktifkan oleh Maritime Rescue Subcenter MRSC Langkawi. Selain pihak Hospital Seri Manjung HSM juga dimaklumkan bagi bantuan kecemasan dan perubatan mangsa. Kejadian dilaporkan berpunca daripada renjatan elektrik di atas bot berkenaan menyebabkan mangsa melecur separuh badan. Tragedi malang menimpa 3 beranak apabila maut selepas kenderaan dinaiki mereka bertembung sebuah bas di Jalan Pakar petang semalam. Mangsa yang merupakan guru besar Sekolah Kebangsaan Ketengah Jaya 2, Muhammad Zuki Yusof 44 dan isteri Nur Farahida Alihan 41 maut di tempat kejadian. Anak perempuan mereka, Nashin Umaira Muhammad Zuki 10, juga meninggal dunia di Klinik Kesihatan Ketengah Jaya kira-kira jam 6.20 petang. Seorang lagi anak mereka, Damia Irdina Muhammad Zuki 13, cedera parah dan kini menerima rawatan di Hospital Dungun. Ketika kejadian hujan lebat, keluarga terbabit dalam perjalanan pulang ke rumah mereka di Taman Bakti AMBS dari Pakar. Namun kereta Subaru yang dipandu Muhammad Zuki hilang kawalan selepas melalui satu selekoh lalu memasuki laluan kanan jalan sebelum bertembung dengan sebuah bas dari arah bertentangan. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bandar AMBS, penolong penguasa bomba Zulhusni Abdul Rahman, selepas menerima panggilan, pihaknya bergegas ke tempat kejadian dan mendapati kedua-dua anak mangsa dikeluarkan orang ramai. Sebuah kapal penumpang yang membawa 41 penumpang dan 12 kru tenggelam dipercayai akibat di badai arus kuat di Selat Bali, Indonesia semalam. Menurut kenyataan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Basarnas, kejadian jam 7.12 malam waktu Indonesia Timur itu berlaku ketika kapal KMP Yunis dalam perjalanan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi di Jawa Timur menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Arus kuat dipercayai menyebabkan kapal sepanjang 56.5 meter dan 8.6 meter lebar itu terbalik dan tenggelam. Setakat jam 10 malam semalam waktu Indonesia Barat, seramai 47 mangsa berjaya diselamatkan manakala 6 lagi lemas. Suspek yang merancang serangan bom di Kuta Bali dan Hotel JW Marriott serta Ritz-Carlton pada 2003 di Indonesia akan dibicarakan 30 Ogos ini. Perbicaraan Ridwan Isomuddin dan Muhammad Nazir Lip serta Muhammad Farid Amin akan diadakan di hadapan Suruhanjaya Tentera Amerika Syarikat di Teluk Guantanamo. Serangan bom di Bali mengorbankan 202 mangsa, manakala serangan di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton mengorbankan 11 orang. Ketiga-tiga suspek warga Malaysia itu dituduh terbabit dalam serangan keganasan yang berlaku 18 tahun lalu. Selain tiga suspek itu, militan Pakistan Khalid Sheikh Mohammed yang dituduh mendalangi serangan terhadap Pusat Dagangan Dunia di Amerika Syarikat pada September 11, 2001
turut ditahan di penjara Teluk Guantanamo dan dijangka dibicarakan. Sebelum ini, perbicaraannya ditetapkan pada Januari 2021 namun tidak dapat dilaksanakan berikutan ancaman COVID-19 dan terpaksa ditangguhkan namun tiada tarikh baru ditetapkan. Pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi menyeru rakyat Myanmar untuk terus bersatu menentang junta tentera yang merampas kuasa pada 1 Februari lalu. Gesaan itu dinyatakan melalui peguamnya ketika hadir bagi perbicaraannya di mahkamah. Suu Kyi 76 kini menghadapi tuduhan jenayah kerana memiliki walkie-talkie tanpa permit dan melanggar sekatan COVID-19 dengan mengadakan kempen sepanjang pilihan raya tahun lalu. Jika didapati bersalah, pemimpin Parti Liga Demokrasi Kebangsaan NLD itu boleh dipenjara lebih 10 tahun atas semua tuduhan. Dalam pada itu, pada perbicaraan hari ini, Peguam Suu Kyi Min So memberitahu beliau meminta semua orang kekal bersatu secara konsisten untuk menentang junta tentera. Pada masa sama, berlaku pertempuran antara tentera dan pemberontak etnik di wilayah sempadan negara yang turut berdepan krisis ekonomi kesan COVID-19. Pemimpin junta Min Aung Hlaing mendakwa tindakannya adalah berasaskan dakwaan berlaku penipuan ketika pilihan raya umum November lalu yang menyaksikan Suu Kyi dari NLD menang besar. Terdahulu, pemenang anugerah Nobel itu ditahan di rumah sejak rampasan kuasa pada Februari lalu di mana tercetusnya protes pro-demokrasi hampir setiap hari hingga kini. India semalam meluluskan penggunaan kecemasan vaksin Moderna bagi mempertingkat kadar inokulasi susulan lonjakan jangkitan dan kematian akibat COVID-19. Negara memiliki 1.3 bilion penduduk itu di badan penularan COVID-19 yang dahsyat pada April dan Mei lalu sehingga menghimpit sistem penjagaan kesihatannya ke ambang kegagalan. Moderna adalah vaksin keempat diluluskan New Delhi selepas Covishield dan Covaxin yang dibangunkan syarikat farmaseutical India, Bharat Biotech serta Sputnik V. Ahli Badan Penasihat Kerajaan Niti Ayub Vinod K. Paul memaklumkan kelulusan penggunaan kecemasan EUA diberikan selepas permohonan diterima daripada Moderna melalui rakan kerjasama CIPLA. Ia kelulusan yang pertama kepada vaksin jenis Moderna di India dan bakal membuka laluan untuk lebih banyak vaksin buatan luar diimport ke negara itu. Beliau sekaligus memaklumkan usaha juga sedang giat dilakukan bagi memperoleh vaksin Pfizer dan Johnson & Johnson. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF semalam meluluskan pinjaman $2.5 bilion Amerika kepada Sudan. Bank Dunia pula memeterai perjanjian untuk menstrukturan semula hutang hampir $50 bilion Amerika yang membelenggu negara miskin di benua Afrika itu. Pengumuman berkenaan menyusul selepas IMF memuktamadkan perjanjian dengan 101 negara penyumbang. Ia membolehkan Sudan menjelaskan hutang tertunggak kira-kira $1.4 bilion kepada pemiutang berpangkalan di Washington itu yang sebelum ini menjadi kekangan utama untuk menerima bantuan dana baharu. Pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva dan Presiden Bank Dunia, David Malpass, dalam satu kenyataan bersama mengucapkan tahniah kepada kerajaan Sudan serta rakyatnya atas perkembangan positif itu. Pembayaran hutang tertunggak adalah titik keputusan yang memberi laluan kepada akses bantuan bawah inisiatif negara miskin dibebani hutang HIPC yang memperuntukkan dana menjangkau $50 bilion atau kira-kira 90% daripada hutang luar negara terbabit. Sudan bakal menerima $1.4 bilion menerusi program pinjaman bawah IMF untuk tempoh 39 bulan dalam masa terdekat. Teruskan menonton series utama Menarik Dalam Sukan selepas ini. Penerimaan vaksin COVID-19. Ini Abang K. Abang K telah memuat turun dan mendaftar MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Seterusnya, Abang K perlu mengaktifkan dan mengemaskini MySejahtera sebelum menerima notifikasi penawaran untuk vaksin COVID-19. Beliau juga perlu mengisi maklumat tambahan untuk pendaftaran dan melengkapkan penilaian vaksinasi. Abang K akan menerima notifikasi tarikh, masa dan lokasi penerimaan vaksin COVID-19 melalui MySejahtera. Sebagai seorang yang bakal menerima vaksin, beliau perlu membawa kad pengenalan, telefon bimbit yang berdaftar dengan MySejahtera dan memakai pakaian yang longgar dan bersesuaian.
Setibanya di lokasi penerimaan vaksin, Abang K dikehendaki untuk mengibas QR kod premis sebelum memasuki premis tersebut. Abang K perlu mengibas suhu dan menjalani saringan gejala. Sekiranya bergejala, proses vaksinasi ditangguhkan dan akan menerima janji temu yang baru. Seterusnya, QR kod perlu diimbas untuk pengesahan kehadiran penerimaan suntikan menggunakan aplikasi MySejahtera dan kad pengenalan perlu diberikan kepada petugas kesihatan untuk semakkan identiti. Kemudian, Abang K mendapat penerangan mengenai vaksin yang akan diambil sebelum menandatangani borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19. Seterusnya, Abang K menuju ke stesen suntikan untuk menerima suntikan. Selesai menerima suntikan, Abang K perlu mengimbas QR kod vaksin. Setelah disuntik, Abang K perlu menunggu selama 15 hingga 30 minit di stesen pemerhatian. Sebelum pulang, petugas kesihatan akan menyerahkan kad vaksinasi. Abang K juga akan menerima pengesahan penerimaan vaksin melalui MySejahtera. Abang K mendapat notifikasi peringatan untuk pemberian dos kedua vaksin COVID-19 3 hari sebelum tarikh janji temu yang ditetapkan. Selepas menerima dos lengkap, Abang K akan menerima CJ digital melalui MySejahtera. Vaksin selamat, berkesan dan berkualiti. Lindung diri, lindung semua. Baik, Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton series utama. Seperti biasa, saya Nur Farha akan menyampaikan perkembangan cuaca pada petang ini. Rantau negara kita kini masih lagi menerima dominasi tiupan angin dari arah barat daya dan juga dari arah timuran ke semenanjung Malaysia serta Sabah Sarawak dengan kelajuan kurang daripada 40 km sejam dan terdapat kawasan penumpuan angin di semenanjung Malaysia yang membawa kepada kelembapan yang tinggi serta hujan dari ribut petir di 1-2 tempat di kawasan berkenaan. Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat ketika ini kerana keadaan perairan adalah stabil untuk sebarang aktiviti dengan ketinggian ombak kurang daripada 2.5 meter. Seterusnya, kita perhatikan pula kepada paparan imej satelit semasa. Tiada kelompok awan ataupun litupan awan yang jelas di sekitar semenanjung Malaysia maupun di Sabah Sarawak. Namun demikian di perairan Bungguran serta perairan Kondor, jelas kelihatan litupan awan yang agak kuat di sekitar kawasan perairan berkenaan yang membawa kepada hujan dari ribut petir di beberapa kawasan perairan sehingga ke awal malam nanti. Manakala hujan dari ribut petir masih lagi berpotensi berlaku di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia dan dijangkakan menjelang esok pagi keadaan hujan ribut petir berpotensi berlaku di bahagian pesisiran pantai negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak kini mengalami hujan di 1-2 tempat melibatkan bahagian pantai barat dan juga pedalaman serta pedalaman negeri Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Kita terus lihat kepada paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari esok. Saya Nur Farha. Assalamualaikum. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA akhirnya mengesahkan legenda bola sepak negara Allahyarham Datuk Mohtar Dahari meledak 89 gol antarabangsa bersama skuad kebangsaan sepanjang kariernya. Sekaligus meletakkannya sebagai penjaring kedua terbanyak dunia selepas Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Ali Daei dari Iran.
Pengesahan itu muncul selepas Badan Induk Bola Sepak Dunia itu mengeluarkan senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman di laman Twitter mereka. Perkembangan itu turut menyaksikan Mokhtar yang lebih dikenali sebagai Super Mokh berada dalam kelompok 3 pemain teratas senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman. Jumlah sebenar jaringan gol antarabangsa yang diledak Mokhtar sebelum ini menjadi perdebatan apabila ada yang mendakwa dia meledak 86 gol daripada 131 penampilan bersama skuad kebangsaan. Pencapaian 89 gol itu dikatakan dilakar sehingga tahun 1991 sebelum Mokhtar menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun itu. Berdasarkan rekod terbabit, Mokhtar berjaya memintas pencapaian legenda bola sepak Hungary Ferenc Puskás yang menjaringkan 84 gol dalam 85 penampilan. Pendahulu senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman kini dikongsi pemain Iran Ali Daei dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang meledak 109 gol. Euro 2020, Raheem Sterling dan Harry Kane muncul wira England selepas berjaya membenam Jerman 2-0 untuk mara ke peringkat suku akhir, sekaligus menamatkan kelukaan berdeka terhadap musuh ketat itu. Tenis terbuka Wimbledon 2021, impian Serena Williams untuk merangkul gelaran ke-8 dan menyamai 24 rekod Grand Slam Margaret Court musnah dengan air mata selepas terpaksa menarik diri dari perlawanan apabila mengalami kecederaan ketika beraksi di pusingan pertama menentang pemain Belarus Alexandra Sasnovich awal pagi tadi. Sekian dulu series utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.